المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan bahawasanya zahid itu satu kelakuan hati yang dipuji, yang mensebabkan ia akan kasih Allah dan sekalian manusia akan orang yang bersifat dengan dia. Tuan-tuan muslimin muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala. Pada malam ini kita sambung bacaan kitab penawar bagi hati. Kita berada pada bab yang ketiga daripada 10 bab sifat-sifat mahmudah. Yang ketiganya ialah zahid. Akhir bab yang kedua dalam bab khauf itu, dia sebut apabila sempurna takut. Apabila sempurna takut, nescaya mensebabkan ia takut itu akan zahid daripada dunia. Itu ayat akhir dalam bab zahid. Sebelum dia masuk cerita kepada kita dalam bulan lepas berkenaan dengan zahid, ataupun masyhur kita sebut dalam bahasa Melayu kita zuhud. Dia kata apabila sempurna takut, maknanya semakin sempurna rasa takut ada dalam diri kita, maka makin tinggilah kedudukan ataupun sifat zahid kita terhadap dunia. Bila tak sempurna sifat khauf, maka zahid berkuranglah dalam diri kita. Bahkan timbullah kalau tak ada khauf, hubbud dunya, cintakan dunia. Bahkan boleh jadi cintakan dunia sampai peringkat tak tengok dah halal ataupun haram. Halal pun ambil, haram pun kebas. Sebab tak ada khauf. Jadi sebab khauf tu mesti kena ada, maka dia cerita sebelum zahid khauf. Lepas zahid, lepas khauf, masuk kepada zahid. Kena sempurna dulu khauf, baru ada zahid. Sebab tu munasabah dipanggil. Perkaitan antara bab 2 dengan bab 3. Maknanya kena ada khauf. Lepas tu setinggi mana khauf kita ada dalam hati kepada Allah Ta'ala, maka begitulah tingginya sifat zahid ni ada. Jadi nak cerita pada kita dalam bab 3, kita dah baca definisi berkenaan dengan zahid. Definisi itu pun berbagai-bagai ulama bagi. Ni sebahagian daripada definisi yang ulama bagi. Kalau tanya ulama tasawuf yang lain lagi, boleh jadi lain-lain dia punya definisi berdasarkan pangkat ataupun tingkat zahid yang ada dalam diri seseorang. Hari itu ada yang menyatakan meninggalkan kesenangan dunia. Kalau ukur pada ukuran kita gak, maknanya orang ni orang yang tak sedik, tinggal ukuran dunia, tinggal kesenangan dunia. Ni orang yang tak cerdik apa, tinggal kesenangan dunia. Orang semua duk berebut mencari kesenangan dunia, tiba-tiba kita pergi tinggal kesenangan dunia. Tak cerdiklah ukuran ukuran dunia bagi tahu pada kita. Ukuran kita yang tak mengaji ni, kenapalah dia ni ada jalan senang ambil jalan susah. Ibarat seperti kita dengan budak-budak lah. Kita dengan budak-budak dalam bab puasa. Kita orang tua nampak puasa ni ada ganjaran pahala besar daripada Allah. Tapi budak mula-mula belajar puasa payah nak boleh ke sampai ke petang. Daripada pagi nak sampai ke petang, berapa kali nak berbuka. Sebab bagi dia tak ada apa puasa ni buat penat.
Buat lapar je, buat letih je, minum air tak boleh, makan tak boleh, nak tunggu juga sampai ke petang. Tapi bagi kita orang tua, puasa tu adalah pahala. Pahala tu pula menyenangkan kita di akhirat nanti. So kita sanggup walaupun lapar. Daripada pagi sampai ke petang, tiap-tiap hari pun tak apa kita puasa, selang sehari pun tak apa, seminggu 2 kali pun tak apa, sebulan 3 kali pun tak apa. Kita sebab apa? Sebab kita tahu belapar ni bukan belapar saja. Setiap lapar tu dihisap dengan pahala oleh Allah. Susah di sini, senang di sana. Itu zahid. Itu tinggal kesenangan dunia. Kenapa? Kerana menuntut akan kesenangan akhirat. Atau orang zahid tu di antara definisi. Banyak lagi definisi yang kita dah baca dalam kuliah yang lepas lah. Cuma berbeza-beza definisi tu berdasarkan tingkatan zahid yang ada dalam diri seorang ahli tasawuf tu, seorang ahli sufi tu. Baik. Malam ni sambungnya dan bahawasanya. Dan tu dipanggil wawul atfi. Ngaji lurah. Nama dia wawul atfi. Waw ataf. Bila ada waw gitu, dia ada kena mengena dengan ayat sebelum. Ayat mana? Ayat mula-mula sekali. Ketahui olehmu. Walaupun dia tak tulis ketahui olehmu, dia sebut dan bahawasanya, kita kena tahulah bahawa dia ambil daripada atas sana. Maknanya ayat ni dan ketahui olehmu bahawasanya. Gitu. Tu mengaji kaedah cara baca kitab gitu, baru boleh balik buka kitab mengajar di rumah pula. Kalau tidak tak boleh baca dah, pakai sudah sini lah. Habis baca di masjid disuruh agak, balik tutup bubur dalam almari, buka bulan depan pula hari Selasa minggu keempat. Gitu. Ni khatam ni maknanya makin ramai lah orang yang boleh mengajar di masjid surau. Tuan-tuan pergi ambil tauliah pula, senang je tauliah ni. Ketemu luga, dia tanya sikit-sikit. Ya, tuan-tuan nak mengajar tasawuf, dia tanya bab tasawuf sikit-sikit. KL pula lagi senang bandingan Selangor. KL tak ada ujian bertulis, Selangor ada ujian bertulis. Lulus ujian bertulis, baru panggil temu duga bercakap ni. KL tak ada, terus panggil masuk temu duga bercakap gini ya. 2 panel tanya kita seorang. Sedap lah tanya dia, tanya kita pulun pula. Gitulah ibarat dia. Baik. Cuma nak sebutnya gitu cara baca dia. Walaupun dia tak tulis, kita boleh tahu sebab dan ni dia bersambung dengan yang atas tu. Baik, dan bahawasanya yakni dan ketahui olehmu bahawasanya zahid itu satu kelakuan hati. Dia bukan sifat zahir. Maknanya kalau jenis apa? Jenis orang bagi tolak belum tentu zahid. Orang bagi hadiah tak nak lah, orang bagi duit tak nak lah, belum tentu. Sebab dia sifat batin, dia bukan sifat zahir. Tolak dalam keadaan nak suruh orang kata kita tak ada hubud dunia, tak kena juga. Ambil dalam keadaan tamak, tak kena juga. Nak duduk di mana kita, semua kena lalu ku ilmu. Kita tolak kalau kena cara, boleh pahala. Kita ambil kalau kena cara, boleh pahala. Boleh pahala kalau kita mengaji. Sebab apa? Tahu cara tolak, cara ambil. Ambil dunia, tak salah. Tapi dengan pandai. Kalau salah ambil, jawab dia tak untung akhirat. Dia serupa budak ni. Contoh, serupa budak kecil. Budak kecil, dia nak pada mainan kan. Dia nak pada mainan. Sekarang ni budak duduk mainan ni. Kalau tuan-tuan follow budak-budak. Squishy. Tuan-tuan tahu squishy? Tak tahu. Tuan-tuan tak ada cucu. Kahwin muda. Ada anak pula. Budak sekarang ni, dia main squishy. Squishy ni, saya nak cerita macam mana. Tuan-tuan balik tanya Syekh Google lah. Dia daripada sponge tu, dia buat corak macam-macam lah. Dia hanya main tekan je. Tekan, lepas tu dia kembang balik. Tekan, dia kembang balik. Tapi dia ada yang berjenama. Lepas tu, macam-macam lah pula. Yang cepat, yang perlahan. Dia ada jenis-jenis lah pula. Macam-macam lah. Budak ni, bila dia nak,
benda tu, dia sanggup berhabis walau 100, walau 200. Harga tak murah. Belah-belah ringgit satu. Tak besar mana pun, kecil je. Yang besar mana Yang besar taklah besar mana pun. Tapi RM50, RM100 harga dia. Budak nak benda ni. Kita orang tua yang reti ni nak buat apalah sampai RM100 beli benda ni. Kalau beli nasi kandar kan kenyang. Tak, nasi kandar kambing tak sampai RM50. Makan sepinggan, sedap, kenyang. Tuan-tuan pergi makan di DM Station dekat Taman Melati. Saya promosi, tak ada persen pun saya dapat. Cuma nak sebut contoh, tuan-tuan. Kita orang tua, orang yang dah berusia ni, tuan-tuan, yang dah ada pengalaman hidup lebih sikit daripada anak-anak kecil ni, RM100 beli benda mainan, duk main pecek, picik, duk bawa pergi ke mana-mana sekadar untuk picik je. Baiklah beli nasi, baiklah beli air ataupun benda-benda yang boleh memberi manfaat. Tu tahap ilmu dia panggil. Tahap ilmu. Kita yang tak erti tentang dunia ni, ambil belakang kita. Sebab apa? Tak nampak mudarat dia. Tak nampak mudarat. Orang bagi harta, ambil harta. Orang bagi pangkat, ambil pangkat. Orang bagi itu, ini dan sebagainya. Ambil belakang. Sebab apa? Tak nampak mudarat. Tu saya sebut cerita kalau tak ada mudarat pun sia-sia dah duk main squishy gitu bagi kita orang yang berakal ni. Bagi budak itulah mainan dia. So kalau dunia ni jadi mainan pada kita, serupa kita dengan budak-budak umur 12 tahun ke bawah. Walaupun nampak beban penuh dah atas kepala tapi duk galik dengan dunia lagi. Serupa dengan budak umur 12 tu. Kalau panggil budak buat apa? Tak payah panggil pocik, panggil budak dia. Marah tapi orang kalau kita panggil budak, usia dia dengan apa? Dengan rambut dah beruban, dah tua, muka pun nampak tua, kita panggil dia budak. Marah dia. Nak beritahunya, body dia tua. Dalam dia dalam dia ibarat seperti akal budak-budak. Ada orang yang usianya muda tapi dia tahu mudarat dunia banyak berbanding dengan manfaatnya. So berhati-hati dalam ambil, nak terima jawatan beringat, nak ambil nak ambil harta benda beringat, nak terima itu ini dan sebagainya beringat. Walaupun muda, pada hakikatnya batin dia orang yang dewasa, orang yang bijak berfikir melihat akhiratnya. Untung ke tak untung ni? Kalau untung ambil, tak untung nak buat apa? Jawatan setinggi mana pun orang sanjung, tapi tak untung akhirat, nak buat apa? Tapi kalau orang yang tak nampak, ni lah keuntungan dia kata. Macam-macam projek masuk ni. Dengan jawatan tinggi gini. Aku boleh sub lagi kepada anak-anak yang ada di bawah ni. Anak beranak dia, sepupu, sepapak dan sebagainya. Semua boleh dapat boleh dapat saham daripada jawatan yang aku naik ni. Itu bagi orang yang rasa ni peluang untuk dapat harta benda dunia. Ya. Tapi orang yang zahid, dia berfikir untung ataupun tak untung akhirat dia, sebagaimana saya sebut contoh tadi, anak kecil tadilah. Anak kecil tadi. Baik. Jadi sifat ni adalah sifat yang ada di dalam hati manusia. Hati kita lah. Mengaji ilmu ni saya sebut dah, mengaji untuk tengok diri kita, bukan untuk tengok orang lain. Ada ke tidak dalam hati kita sifat ni? Sifat zahid. Lawan kepada sifat ni sifat tamak. Tamak ni tak semestinya ada pada orang kaya. Orang miskin ada tamak juga. Kadang-kadang orang kaya tak ada tamak. Nak tamak apa? Benda aku dah belaka dah. Semua benda dah ada dah. Nak apa lagi? Kadang-kadang orang kaya tak tamak. Lepas tu jangan menghukum zahir. Tengok orang ni kaya, rumah besar, kereta banyak, jawatan tinggi, ada gelaran lagi. Kita berkata tamak betul dia ni. Tak semestinya dia tamak. Kadang-kadang ni yang kecil-kecil ni, yang tak ada harta, yang duk naik kereta kancil, contoh ni tuan-tuan Sekejap lagi tuan-tuan terasa pula naik kereta kancil. Yang tak ada kereta ni, kadang-kadang yang ni yang tamak ni, tengok benda tu nak, tengok yang ni nak, tengok yang ni nak belaka. Padahal tu adalah angan-angan. Belakang nanti dia akan sebut bab angan-angan. Berangan-angan benda yang tak pasti dapat. Nak buat apa? Berangan-angan. Buat benda yang pasti dapat sekarang. Sekarang masa kita. Sebab tu As-Sufi Ibnu Waqtih.
Seorang sufi ni dia adalah anak kepada masa dia. Masa dia sekarang yang Allah Ta'ala beri tu, dia adalah anak yang duduk buat taat, buat kerja, ibarat seperti seorang anak dengan ayah. Saat ayah dia ada lah waktu nak khidmatnya, bukan tunggu mati dulu baru khidmat. Waktu ada tu lah. Ni waktu habis dah masa, ruginya tak mengaji waktu muda dulu. Tak ada lah. Waktu tua nak mari surah pun payah, lutut sakit, mata pun tak nampak, telinga pun tak dengar. Tapi dah tu masa ada pada kita, gilah dengan tua lagi tua lah. Jangan pula alasan tua tak larat dah, tak pergi mengaji juga, muda tak mengaji, tua tak mengaji, habis cerita gitu. Tak kena juga gitu. Baik. Nak sebutnya ialah zahid itu adalah satu kelakuan hati, benda duduk dalam hati. So tak perlu declare kita ni zahid ke tak zahid. Kita je tahu bahawa kita ni ada hubbud dunya ataupun ada tamak, ataupun kita ni orang yang zahid. Walaupun ada dunia di kita, boleh jadi hati kita hati seorang yang zahid. Baik. Kelakuan hati yang dipuji, yakni dipuji oleh Allah. Gitu. Siapa yang puji? Allah lah yang puji. Yang mensebabkan ia zahid tu akan kasih Allah Ta'ala. Tu bila mana seseorang tu ada sifat zahid, sifat tak nak kepada dunia. Dunia yang mana? Sebut lalu tu. Zahid, dunia yang tidak memberi manfaat pada akhirat. Situ duduk dia. Bukan secara mutlak dunia tak. Dunia yang tidak memberi manfaat pada akhirat. Sebab kita ni memang dihidupkan oleh Allah, diwujudkan oleh Allah Ta'ala di dunia. Maka di sinilah tempat untuk kita beramal. Gitu. Jadi agama tak ajar pada kita, tasawuf tak ajar pada kita suruh tinggal dunia tanpa punya apa-apa pada kita. Tak, agama tak suruh gitu. Ambillah dunia, tapi dunia yang tak mengganggu akhirat itu. Jadi menguntungkan akhirat itu. Baik. Kelakuan hati yang dipuji oleh Allah yang mensebabkan ia zahid tu akan kasih Allah Ta'ala. Tu bila mana Allah Ta'ala kasih pada seseorang, tuan-tuan duk baca dalam ayat Quran tu, biyadikal khair. Dalam kekuasaanmu lah segala kebaikan. Tu bila mana Allah Ta'ala tu kasih pada seorang hamba, Allah Ta'ala ni apa yang ada di sisi dia? Biyadikal khair. Dalam kekuasaan Allah semua kebaikan. Nak cari mana lagi kita? Bila dapat kasih Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan berikan kepada kita semua kebaikan, segala jenis kebaikan. Kebaikan yang paling baik bukan harta benda dunia. Kebaikan yang paling baik bukan pangkat kedudukan dunia, tidak. Tapi kebaikan yang hakiki ialah keuntungan kita di akhirat sana, sama ada menggunakan harta dunia ataupun tidak. Yang penting Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang berjaya di akhirat. Baik. Mensebabkan ia akan kasih akan Allah Ta'ala. Dan bukan setakat Allah Ta'ala kasih, dan sekalian manusia akan orang, dan sekalian manusia akan orang yang bersifat dengan dia. Dan sekalian manusia kasih. Itu. Dan sekalian manusia kasih akan orang yang bersifat dengan dia dengan zahid. Ni tengok ayat dia. Ni orang-orang yang nak ilmu pengasih. Ni dia ni. Duk cari ilmu pengasih tak? Sebahagian daripada kita ada cari ilmu pengasih. Ustaz, apa ayat-ayat yang boleh diamalkan untuk jadi ayat pengasih? Ni ya ni. Ni dia tengah bagi tahu pada kita ni. Bila kita duduk dengan sifat zahid, Allah Ta'ala kasih, manusia pun akan kasih orang yang bersifat dengan dia dengan sifat zahid ni. Mari mana ni? Ulama sebut ni kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama bercakap bersandarkan pada dalil. Nombor 1 tu dia kata, rawahu Tirmizi. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Wa hassanahu. Imam Tirmizi menghukumkan hadis ni sebagai hasan. Wal Hakim, dan ada juga hadis ni diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Di mana? Dalam kitab Mustadrak dia. Wa sahhahahu.
Imam Al-Hakim menghukumkan hadis ni sahih. Tengok beza tu dua ulama tu. Dua ulama hadis. Imam Tirmizi kata hadis yang kita nak baca ni hadis hasan. Imam Hakim kata hadis ni adalah hadis sahih. Situ beza dah. Sebab tu dalam masalah khilafiyah jangan bergaduh. Saya sebut dah. Tapi ada orang tak setuju, dia jawab balik. Ulama hadis berselisih pendapat. Dalam soal hadis pun ulama hadis ni dia berselisih pendapat. Imam Tirmizi di sisi dia dengan formula yang dia pegang, dia kata hadis ni tak sampai sahih, sampai ke hasan je. Tapi bagi Al-Hakim ikut formula dia sebagai ulama hadis juga, ni bukan orang biasa-biasa ni. Orang yang betul-betul alim dalam ilmu hadis. Bagi Hakim dia kata hadis ni adalah hadis sahih. So berbeza. So jangan pertikailah. Kalau orang ada yang beramal dengan amalan tersebut, dia kata ada dalilnya sekian-sekian. Yang ni pula kata mana ada dalil, ni perbuatan bid'ah. Relaxlah. Ini benda yang diperselisihkan oleh ulama berdasarkan sandaran-sandaran juga. Yang ni ada sandaran dia, yang ni puak ni ada sandaran dia, masing-masing ada sandaran, berlapang dada. Tapi masalah kita hari ni gitulah jadi dia. Seolah-olah satu saja pendapat, lain saja daripada perbuatan kita, maka salah perbuatan orang lain. Itu yang berlaku di kalangan agamawan kita pada hari ni. Benda-benda yang ulama buat seolah-olah macam tak ada sandaran, bahkan bid'ah semua yang ulama buat. Padahal ada sandaran-sandaran dia. Walaupun hadis tersebut dihukumkan oleh sebagian ulama lain, tapi ulama lain menghukumkan lain pula pada hadis yang sama. Gitu. Baik. Pas kita yang mari mutaakhir ni, kita yang datang mutaakhir, datang kemudian, zaman kemudian ni tuan-tuan, hanya kutip je. Kutip apa yang telah ulama-ulama kita cerita dulu. Macam saya sebut contoh. Ada agamawan di sekolah. Ngajar pada budak-budak, suami isteri bersentuh tak batal. Suami isteri bersentuh tak batal wuduk berdasarkan kepada hadis sahih. Ngajar budak kecil itu tuan-tuan, iyalah, tak ada orang boleh jawab lah. Hadis sahihnya yang mana? Nabi pernah satu ketika Nabi semayang malam, bila mana Nabi nak sujud tak lepas sebab bilik tu sempit. Ada Aisyah sedang tidur, jadi Nabi pun tolak. Nabi tolak kaki Aisyah dalam keadaan Nabi sedang solat, dan Nabi meneruskan solat, tak membatalkan solat. Hadis sahih. Ada satu lagi hadis sahih juga. Aisyah satu malam tengah tidur, dia terjaga, dia pun cari Nabi. Dia raba cari Nabi, tersentuh kaki Nabi yang sedang solat. Dua hadis sahih. So mana batal wudu? Hadis sahih kata tak batal wudu. Mari Imam Syafi'i kata batal wudu. Apabila bersentuh lelaki dan perempuan yang ajnabi, maka batal wudu. Imam Syafi'i kata batal wudu. Nak pakai Imam Syafi'i kau nak pakai hadis? Sedap tu ayat-ayat tu. Tu ghalib biasa kita dengar tu. Agamawan duk bahas gitu. Bahas pada orang jahil ke? Oi, ya sungguh nak pakai Imam Syafi'i macam mana? Hadis sahih ada tu. Takkan tak nak membenarkan hadis sahih Nabi? Ni Imam Syafi'i je. Imam Syafi'i mari kemudian dah, kurun kedua dah. Oh, kita kata iya juga pakai hadis sahih. Pakai hadis sahih. Kita yang jahil. Orang yang alim tengok, orang yang bercakap tu jahil. Orang yang bercakap tu jahil. Di sisi Imam Syafi'i, ada lagi hadis yang menyebutkan bila bersentuh laki dan perempuan batal wudu. Ayat Quran kata aula mastumun nisa, Quran sebut. Aula mastumun nisa, Quran sebut. Apabila bersentuhan dengan perempuan, maka batal wudu. Ayat Quran ni wahyu juga. Hadis tadi wahyu juga. Nak taufik macam mana tu? Al-Quran dengan hadis. Nabi tak bercakap kecuali wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ayat Quran wahyu juga daripada Allah Ta'ala. Imam Syafi'i berdasarkan kepada ayat ni mengatakan batal wuduk bila bersentuh dengan perempuan ajnabi.
Hadis kata tak batal. Ijtihad Imam. Ijtihad Imam Syafi'i. Sebab hadis sebut secara umum. Hadis tak kata berlapik ke tak berlapik. Imam Syafi'i punya ijtihad berlapik. Imam Syafi'i punya ijtihad, Aisyah sentuh dengan berlapik. Nabi tolak kaki Aisyah dengan berlapik. Lapik tak lapik tu ijtihad imam. Dalam hadis tak sebut. Tapi Quran kata batal ni. Nak suruh satu antara hadis dengan Quran ni. Imam Syafi'i kena ijtihad dipanggil. Tapi orang hari ni dia borong je. Dia jual borong gitu. Pening kepala budak tu. Nak balik cerita pada mak dan ayah dia. Mak berkata, ustazah cerita, ustaz cerita. Takkan tak betul. Mulalah mak pun nak sentuh ayah ketika berwuduk. Ayah yang berpegang kepada Syafi'i, larilah tak nak sentuh. Cerita betul-betul. Dalam mazhab lain ada qaul tu. Dalam mazhab lain ada. Aula mastumun nisa, ada ulama dalam 4 mazhab ni mengatakan la masa dengan makna jama'ah, dengan makna jima' baru batal. Molek-molek dah nak duduk nak bersama dengan isteri, tiba-tiba orang bagi salam kat luar. Orang mari nak beritahu ada orang meninggal, nak suruh pergi solat jenazah. Kitanya nak bersama dengan orang rumah kita, ambil dah air semayang tadi. Nak bersama dengan orang rumah, tak sempat nak bersama, orang panggil suruh pergi semayang jenazah. Gitu, tak ada masalah. Sebab ikut mazhab lain yang kata la masa dengan makna jama'ah. Beres lagi mana tak bersama baru batal. Syahwah tak batal. Tu kena cerita biar clear. Benda tu ulama bahas belaka dah, ulama tinggal dah pada kita. Yang Syafi'i kata batal, yang ni kata batal kalau bersyahwah, kalau tak bersyahwah tak batal. Yang ni syahwah tak batal belaka. Cerita sebutir-sebutir pada orang awam, biar orang awam faham. Ni tabu umum gitu. Pening orang awam. Dah siapa tak nak dengan slogan sembali kepada Quran dan Sunnah? Siapa tak nak? Seolah-olah macam al-imam mazhab ni, imam Pak ni tak bergantung kepada hadis Quran dah. Dia yang ada pada hari ni bergantung pada Quran dan hadis pula. Tu hari ni ada tu dalam masyarakat kita tu. Kita pun kagum sungguh. Iyalah tak ngaji dia. Orang mengaji tengok tak ada kagum apa. Orang ni jenis tak mengaji ni, jenis tabur gini ni. Orang yang berdisiplin dalam mengaji tak akan tabur gini dalam masyarakat. Orang yang alim memeningkan masyarakat, ada hukum di sisi agama tu. Tidak berpahala semua dalam menyampai ni. Buat sesuatu yang siapa peringkat orang awam jadi pening, bergaduh pula dengan sebab kita duk cari isu-isu yang remeh-temeh ni, yang diperselisih seolah tak berselisih ni. Kita jadi punca kepada perbelahan, perpecahan dalam kalangan orang awam pula. Tak ke punca tak comel. Tak comel lah berlaku. Kita orang awam ni suka sangat. Oi, doktor ni, profesor ni bercakap bab hadis. Iyalah kita pun ngaji sama-sama. Kita tak ngaji tengok dia ada gelaran. Tak iya lalu. Pergi tanya tuan guru tu. Oh, Maulana hadis tu ramai lagi tu. Orang yang alim dalam bab hadis ni di Malaysia kita ni. Kadang-kadang orang yang tak masyhur, tak dibuka oleh Allah Ta'ala untuk dia masyhur, dia mahjub, mastur orang ni. Kita pergi cari bertemu, oh alim ada lagi dalam Bukhari, ada lagi dalam kitab ni, kena satu semua dulu. Ulama ni ibarat seperti mu'jam, kamus Quran dan hadis dalam kepala dia. Ni nak cari yang ni, ada lagi di negara kita ni. Tu yang Allah yarham Ustaz Adlan, seorang sahabat muda pada saya lagi, meninggal dah tapi, yang menghidupkan At-Tirmidhi Center. Orang yang minat hadis waktu mengaji daripada mengaji Jordan dulu lagi. Waktu duk mengaji Jordan dulu pergi cari Syekh Arnaud. Syekh Arnaud ni antara muhaddis Jordan lah. Pergi mengaji, pergi talaqi dengan dia hadis-hadis semua. Balik Malaysia duk usaha cari lagi hadis, buat majlis hadis di kuis. Banyak kali juga majlis hadis, baca Sahih Bukhari, baca Sunan Abi Daud, di UKM baca Muwatta Imam Malik, baca antara benda yang dia sebut ialah formula yang ulama-ulama hadis tinggal pada kita,
nak mendalami hadis selagi mana ada ulama hadis di tempat kita, jangan keluar daripada tempat kita. Maknanya cari ulama hadis yang ada di kawasan ni dulu. Di Malaysia ni ramai lagi ulama hadis. Yang alim hadis tapi mastur. Tak dibuka. Pas orang yang ada title tak duduk dengan orang tak ada title. Walaupun orang yang tak ada title ni alim. Maulana Hussein alim tuan-tuan. Alim ilmu hadis tapi tak masyhur dia. Maulana Hussein ni mengajar dia mengajar UKM biasa duk panggil mengajar kitab Tuhfatul Ahwadhi. Mengajar kitab Tuhfatul Ahwadhi di UKM, kalau tak silap sebulan sekali ke. Saya pergilah jarang-jarang, kalau ada free saya pergi. Orang alim tapi tak ada title lah. Hanya title Maulana, tahu title Maulana, orang tak pergi sebab apa? Maulana ni gelaran orang bagi kita. Orang nak ada gelaran DR, tu ya. Gelaran prof, ni boleh percaya ilmu hadis dia. Walaupun tukang karut, habis orang jadi selaru. Sebab apa? Sebab dia duk bahas isu khilafiyah. Seolah-olah tak khilaf benda ni, seolah-olah satu pendapat je. Ni Zahid. Zahid ni berpada-pada dengan apa yang kita nak, dengan apa yang kita ambil. Untung ke tak untung akhirat kita. Tu Zahid. Tinggal semua yang tak menguntungkan akhirat. Cakap lebih tak untung juga akhirat, tinggal. Tu Zahid nama dia. Baik, bila kita ada sifat Zahid ni lah, maka Allah dan manusia akan jatuh cinta, kasih kepada orang ni. Ni nak cerita bab hadis ni ya. Beza Imam Tirmizi dengan Imam Hakim. Baik, mana hadis dia? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima fi aidin nas yuhibbakan nas. Kata Nabi, zahid olehmu pada dunia, nescaya kasih akan dikau oleh Allah Ta'ala. Dan zahid olehmu pada barang yang di tangan manusia daripada dunia, nescaya kasih akan dikau oleh manusia. Ni formula yang Nabi bagi. Nak jadi orang yang dikasihi oleh manusia, jangan jadi orang yang kasih pada apa yang ada di tangan manusia. Dia tak jadi orang yang meminta-minta. Kita tak suka orang jenis meminta ni tak? Orang ni suka datang meminta. Apatah lagi jenis apa? Jenis berhubung dengan kita waktu dia nak pada kita. Bila dia tak nak, tak ada tanya khabar apa pun. Kita pun jadi pelik. Awak dia ni bagi salam mesej ni. Ada benda nak ni, rupa-rupanya nak berhutang. Kita pun tak suka. Kecuali dia selalu duk bersembang dengan kita, duk berbual dengan kita, urusan itu ini dan sebagainya. Baik dengan kita, sahabat akrab dengan kita. Mari tahu satu ketika nak berhutang, nak pinjam, ada masalah dan sebagainya. Yang ni okey sikit. Ini senyap, tak ada buang apa dengan kita, tiba-tiba ada susah barulah. Boleh tak tolong jadi penjamin? Tuan-tuan nak jadi penjamin? Tengok kita muflis. Tak nak, orang tak nak itu. Kecuali kita kenal sangat-sangat, akrab dengan kita sangat-sangat, barulah kita mudah untuk tolong. Baik. Tu Nabi sebut formula dia. Nak jadi orang yang dikasihi oleh Allah dan orang yang dikasihi oleh manusia, maka zahidlah engkau dengan apa yang ada di tangan manusia, dengan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Pasti Allah Ta'ala suka. Baik. Mana tadi? Dan zahid olehmu pada barang yang di tangan manusia daripada dunia. Nescaya kasih akan dikau oleh manusia. Ini dalam Quran sebut, Allah Ta'ala sebut ni apa, zahid, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Ni di antara ayat yang cerita tentang zahid dalam Quran. Apa yang hilang daripada kita, kita tak jadi orang yang putus asa. Apa yang datang dalam hidup kita, la tafrahu, engkau tak jadi orang yang sangat-sangat gembira sehingga alpa dan lupa. Tu gembira biasa-biasa tu lumrah.
fitrah, semula jadi manusia. Tapi tak jadi kita orang yang lupa pada Allah Ta'ala, pada akhirat, benda yang mendatang dalam hidup kita. Hilang dia pun, kita tak ada rasa kecewa, putus asa, sehingga apa? Sehingga menung, sehingga apa? Sehingga hilang motivasi dalam hidup, nak meneruskan hidup, hilang daripada kita sebab apa? Hilang sesuatu yang kita kasih. Ini orang zahid. Pergi pun tak ada apa, datang pun tak ada apa. Tak beri kesan pada jiwa dia. Sebab dia duduk dengan Al-Ghani. Dia duduk dengan Allah yang Maha Kaya. Ada pun aku duduk dengan yang Maha Kaya, tak ada pun aku duduk dengan yang Maha Kaya. Yang Maha Kaya ni biyadikal khair. Di sisi Allah Ta'ala ni semua kebaikan ada. Minta dengan dia. Baik. Mana? Adalah zahid itu terjadi ia zahid kerana ilmu. Ni sebab ni kena ngaji. Terjadi zahid ni kerana ilmu. Bila disebut ilmu secara mutlak, maka kena kait lalu. Ilmu yang bermanfaat. Baru jadikan kita orang zahid. Kalau ilmu tak bermanfaat, ilmu pecah pada dua lalu. Bermanfaat, tak bermanfaat. Ilmu yang tak bermanfaat, mengaji seumur hidup pun tak jadi kita orang zahid. Tapi kalau dapat ilmu yang bermanfaat, mengaji sebulan, seminggu, boleh jadi dah orang zahid. Tu nak ilmu yang bermanfaat. Adalah zahid itu terjadi ia zahid kerana ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Tengok sabda Nabi. Kerana sabda Nabi SAW nombor 2. Silap tu. Bukan sabda Nabi tu, ayat Quran. Surah Al-Qasas. Ayat raqam 80. Tukar. Kerana sabda Nabi tu tukar. Kerana firman Allah Ta'ala. Gitu. Kerana firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Artinya, dan berkata oleh mereka yang diberikan akan ilmu, celaka kamu. Bermula pahala Allah Ta'ala lebih baik bagi mereka yang beriman dan yang beramal ia akan amal yang soleh. Gitu. Ayat ni cerita tentang Qarun ni. Daripada barang yang diberikan akan Qarun. Ayat ni cerita tentang Qarun. Ayat ni hujungnya ni. Awalnya Allah Ta'ala sebut fakharaja ala qaumihi fi zinatih. Qarun ni tuan-tuan tahulah kaya macam mana Qarun ni. Satu hari dia keluar dengan segala kekayaan dia. Dengan pakaian yang yang bergayanya, bawa turun harta-harta segala benda yang ada, perhiasan-perhiasan dia. Dia keluar fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Tu Allah Taala cerita. Bila dia keluar dalam keadaan penuh dengan hiasan begitu, maka orang awam yang tengok pun katalah, qala alladzina yuridunal hayatad dunya. Siapa yang berkata? Orang yang nak pada dunia. Apa orang yang nak pada dunia ni kata? Ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Ni dipanggil tamanni. Tamanni ni maknanya kalau tuan-tuan mengaji dalam bahasa Arab, satu dia panggil tamanni, satu dia panggil taraji. Satu tamanni, satu taraji. Taraji ni kita terjemah dua-dua dalam bentuk harap. Cuma tamanni benda yang mustahil berlaku. Taraji benda yang boleh berlaku. Tamanni ni sesuatu yang mustahil berlaku. Kita panggil angan-angan. Orang yang berangan-angan, mutamanni dunya kata ulama, orang yang berangan-angan nak pada dunia adalah jahil walau kana a'laman nas. Walaupun dia ni orang yang paling alim di kalangan manusia, tapi kalau dia duk berangan-angan dengan dunia, maka dia adalah sejahil-jahil manusia. Orang alim pasti dia akan tak nak pada dunia. Bahkan dia nampak setiap inci dunia yang datang semuanya ujian daripada Allah Ta'ala tu. Tu sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Tu dia mari dalam bentuk istidraj, tangga. Nampak macam naik. Tu sanastadrijuhum. Ad-durs ni maknanya tangga. Tangga ni kalau kita sebut tangga je mesti untuk naik.
Kita akan faham bila sebut tangganya. Ada tangga tak? Tangga ni nak guna buat apa? Nak turun. Tak, tangga untuk naik lah. Benda-benda yang pertama, awaluh lah. Benda pertama yang terlintas di kepala kita bila sebut tangga ialah naik. So Allah Ta'ala guna istidraj ni ialah sanastadrijuhum. Jalan untuk naik engkau tengok sekali. Allah Ta'ala bagi apa? Bagi pangkat dulu mula-mula sekali. Lepas tu Allah Ta'ala buka lubang untuk dapat harta. Duit masuk, kok sini. Mula-mula ambil kok halal dulu. Lepas tu, tak banyak mana lah kok halal, kok haram lah pula, ambil juga. Sikit-sikit dulu mula-mula ambil. Lepas tu ambil banyak. Kaya-raya, mewah semua sekali. Mula-mula semayang tak tinggal lagi. Lepas tu lama-lama makin jauh. Tinggal masjid. Lepas tu tinggal semayang. Harta duk makin banyak. Kita duk berasa Allah Ta'ala kasih. Allah Ta'ala sayang. Tu dipanggil istidraj. Zahir duk nampak bertambah. Tapi makin jauh dengan Allah Ta'ala. Tu dipanggil jalan Allah Ta'ala nak menjatuhkan seorang. Tu beringat benda gitu. Allah Ta'ala bagi banyak pada kita. Pandai anak-anak kita. Kita pun berjaya dalam hidup. Makin dekat tak dengan Tuhan ataupun makin jauh dengan Tuhan. Makin dekat bukan istidraj. Makin dekat bukan istidraj. Makin jauh dengan Allah Ta'ala, bimbang dia adalah satu istidraj daripada Allah Ta'ala. Baik. Jadi Qarun ni gitu. Jadi orang yang makin kufur pada Allah Ta'ala. Orang yang ahlud dunia ni duk tengok. Naklah mereka ni apa yang dimiliki oleh Firaun, oleh Qarun ni. Saya tengok ramai sahabat-sahabat yang main, saya pun tak tahu main saham apa. Emas ke apa tak tahulah, tapi duk post dalam Facebook. Hari ni kredit masuk, debit masuk, wang masuk 4,000, 5,000, 2,000 masuk. Sekali masuk 3-4,000. Main apa saya pun tak pasti, tak tanyalah, tapi duk tengok dia post, oh ni masuk. Duit masuk. Tu kena tengok masuk tu mendekatkan kita pada Allah ataupun tidak. Takut makin lama makin jauh, asal duduk buat taat, boleh mutus putih tak mari masjid. Dulu duduk mari berjalan kaki masjid, boleh mutus tak mari masjid dah, duduk gosok mutu. Tu contoh. Belum ada bini mari masjid, boleh bini tak mari masjid. Tu beringat tu. Beringat. Daripada dulu tak ada anak duduk mari mengaji, boleh anak tak mari mengaji. Tu beringat. Takut-takut makin ramai anak, makin tak mari, makin tak kenal majlis ilmu, makin tak kenal ulama, mati dalam keadaan jahil wal-a'yadzubillah. Baik. Semua nak sebutnya, Qarun gitulah. Orang duk tengok nak sangatlah orangnya pada apa yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada Qarun. Kata dia, innahu lahadzun azim. Inilah habuan yang sangat besar ada pada Qarun. Jawab orang yang berilmu. Tengok. Wa qala alladhina utul ilma. Adapun orang yang ada ilmu ni ilmu yang macam mana? Ilmu yang sempurna. Gitu. Kalimah bila disebut secara mutlak. Kaedah. Ada kaedah pula ulama letak. Idza utliqa insarafa ilal kamil. Sebab tu ulama boleh terjemuh ilmu yang macam mana? Ilmu yang sempurna. Ambil mana ni? Ambil daripada itlaq tu lah. Ambil daripada kalimah mutlak tu. Dia datang dalam bentuk mutlak. Ilmu yang macam mana tak kait dengan apa-apa ilmu. Orang yang berilmu kata, celaka kamu. Bermula pahala Allah Ta'ala lebih baik bagi mereka yang beriman. Dan yang beramal ia akan amal yang soleh. Daripada tu dipanggil tafsir. Daripada barang yang diberikan akan Qarun di dalam dunia ini. Daripada tu tak ada dah dalam ayat Quran tu. Daripada tu bukan ayat Quran dah, dipanggil tafsir, dipanggil. Daripada barang yang diberikan akan Qarun di dalam dunia ini. Tu pahala, boleh beramal soleh, boleh ada pahala di sisi Allah Ta'ala, lebih baik berbanding dengan harta benda yang Allah Ta'ala beri pada Qarun. Mana Qarun duduk? Duduk dalam bumi. Semakin hari semakin tenggelam. Semakin hari semakin tenggelam. Semakin hari semakin tenggelam. Tu Qarun. Adapun orang yang beramal soleh, orang yang beramal soleh, orang yang ada pahala, orang ni semakin tinggi di sisi Allah Ta'ala. Baik. Last sekali. Telah menerangkan Allah Ta'ala di dalam ayat ini bahawasanya
Zahid itu setengah daripada faedah bagi ilmu. Maknanya nak boleh hasil zahid dalam diri kita, kena ada ilmu yang kamil. Ilmu situ ilmu yang kamil, ilmu yang sempurna. Baru kita reti benda ni bahaya, benda ni bahaya, baru mari kita tak nak. Kalau tidak super budak saya sebut tadi awal-awal tadi. Baik, habis dulu situ. Dan ketahui olehmu bahawasanya zahid itu beberapa pangkat. Ada pangkat tingkatan pula zahid. Pangkat yang pertama bahawa zahid ia pada ketika hatinya cenderung kepada dunia. Ini akan datang. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.